Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, cikgu nak terang sikit pasal teknik penukaran ayat aktif kepada ayat pasif. Cikgu harap semua pelajar 4 SRT dah salin nota yang cikgu bagi, dan tahniah kepada beberapa pelajar yang telah hantar latihan kepada cikgu. Okey, untuk pengetahuan kamu, ayat aktif, ayat pasif ni selalu sangat keluar dalam peperiksaan, terutama peperiksaan percubaan. Okey, dah beberapa tahun dah peperiksaan percubaan mesti akan keluar ayat aktif, ayat pasif. Okey, jadi kamu perlu ambil perhatian lah untuk tajuk ni. Okey, cikgu akan jelaskan teknik-teknik untuk kamu menukar ayat aktif dan ayat pasif. Senang saja sebenarnya. Okey, perkara pertama sekali, sebelum kamu tukar ayat aktif dan ayat aktif kepada ayat pasif, kamu mestilah kena pasti kata ganti nama diri. Okey, sebab dia ada beberapa peraturan penukaran ayat aktif pada ayat pasif ni berdasarkan kata ganti nama diri dan juga kata kerja. Kata kerja kamu dah belajar dah. Sekarang kita nak tengok kata ganti nama diri. Okey, kita tengok satu persatu kata ganti nama diri. Yang nota yang cikgu bagi tu, cikgu dah bagi contoh dah. Okey, kata ganti nama diri ada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Okey, kata ganti nama diri pertama adalah kata ganti nama menggantikan siapa yang cakap, kita yang cakap. Okey, jadi kita nak gantikan dengan apa? Contoh, saya. Okey, cikgu kalau cikgu tak cakap cikgu boleh cakap saya. Okey, selain saya, aku, kita, kami, beta, hamba, patik ataupun ku. Okey, jadi kata ganti nama diri pertama ni adalah orang yang pertama cakap tu. Okey, kita nak gantikan dengan kataan yang cikgu senaraikan tadi. Seterusnya adalah kata ganti nama kedua. Okey, kata ganti nama diri kedua ni orang yang kita sedang bercakap. Okey, kita tak cakap seorang-seorang kan, kita mesti dah cakap 2 orang. Orang yang sedang kita cakap tu, apa kita nak gantikan diri dia? Okey, kamu boleh gantikan diri dia sebagai kamu, engkau, kau, mu, kalian, anda, tuanku, saudara-saudari, tuan-puan, tuan hamba. Okey, seterusnya adalah kata ganti nama diri ketiga. Okey, maksud kat sini kata ganti nama diri ketiga ialah kita sedang bercakap pasal seseorang tu. Jadi kita nak gantikan nama dia sebagai apa? Contoh, kamu boleh gantikan dengan kata ganti nama diri dia, ia, nya, mereka, baginda, nama manusia, nama pihak, nama institusi dan nama benda. Okey, sebenarnya kata ganti nama diri ni kamu dah belajar dah. Waktu lower form, sekolah rendah pun dah belajar. Okey, jadi cikgu harap dengan contoh yang telah cikgu senaraikan, kamu dapat faham lah macam mana ataupun apa itu kata ganti nama diri. Okey, setelah kita dah kenal pasti kata ganti nama diri, seterusnya kita kena pasti ayat tersebut. Okey, apa yang perlu kita kena pasti? Kita mestilah ayat ataupun soalan yang kita dapat tu, kita mestilah kena pasti subjek, kata kerja, objek dan kata keterangan. Okey, yang ni berbeza sikit lah kalau dibandingkan dengan kamu belajar subjek predikat. Okey, sebenarnya tapi yang ni lebih mudah lah. Okey, cuba kamu tengok contoh ayat yang cikgu bagi. Okey, kita mestilah menghormati orang yang lebih tua kerana mereka lebih berpengalaman daripada kita. Okey, jadi subjek dia letak kat sini, kita mestilah. Okey, kata kerja menghormati, objek orang yang lebih tua, kata keterangan kerana mereka lebih berpengalaman daripada kita. Jadi daripada ayat ni kamu tengok subjek tu dia menggunakan kata ganti diri keberapa. Okey, kita adalah kata ganti diri yang pertama, kata ganti diri yang pertama. Jadi dia ada formula dia.
Okey, kamu tengok nombor 4. Okey, formula penukaran ayat pasif diri pertama dan diri kedua. Okey, kalau kamu tengok atau kamu dapat soalan tu, kamu tengok dulu ayat tu. Mula sekali kena pasti ayat tu, dalam ayat tu apa kata ganti diri dia. Sama ada pertama, kedua atau ketiga. Okey, kalau pertama atau kedua, kamu boleh guna formula ni. Apa formula dia? Okey, kita tengok peraturan dia. A, kata kerja tidak boleh berimbuhan di atau oleh. Okey, kata kerja tak boleh ada imbuhan di atau oleh. B, subjek mesti diterbalikkan. Okey, contoh subjek diterbalikkan tu macam mana? Subjek, okey, kat sini untuk ayat aktif, subjek dia ada 2. Okey, contoh kita mestilah. Okey, kena terbalik. Dia jadi mestilah kita. Ataupun kalau ayat tu kita haruslah. Kita kena tukar haruslah kita. Ataupun ayat tu engkau sepatutnya. Kena tukar sepatutnya engkau. Okey, yang tu dari segi subjek. Seterusnya, kata kerja tidak boleh berimbuhan awalan. Okey, kata kerja tak boleh ada imbuhan awalan. Kalau imbuhan belakang tak ada masalah. Awal tak boleh. Contoh, kalau contoh ayat di atas, kita mestilah menghormati orang yang lebih tua kerana mereka lebih berpengalaman daripada kita. Jadi kata kerja dia menghormati. Okey, tak mau ada imbuhan awalan, dia akan jadi hormati. Okey, imbuhan akhiran tak apa. Awalan kita buang. Contoh lain, membaca, dia akan jadi baca saja. Ataupun menghadiahi, kita buang yang depan dia akan jadi hadiahi. Belakang kita kekalkan. Okey, menyapu, kita jadi sapu. Okey, jadi seterusnya cara menulis ayat pasif diri pertama dan kedua. Okey, yang ni kamu kena ingat. Kita nak tulis ayat pasif. Okey, kita mesti mula dengan objek dulu. Kemudian diikuti dengan subjek, kata kerja dan kata keterangan. Okey, contoh ayatnya yang cikgu bagi tadi, kita mestilah menghormati orang yang lebih tua kerana mereka lebih berpengalaman daripada kita. Jadi objek tu dikekalkan. Cuma kita ubah kedudukan dia mai depan. Okey, jadi kita tulis objek dulu, orang yang lebih tua, subjek. Okey, ingat balik peraturan tadi. Subjek mesti diterbalikkan. Okey, subjek kita terbalikkan jadi mestilah kita. Okey, kata kerja. Okey, ingat balik peraturan tadi, kata kerja tak mau ada imbuhan awalan. Okey, jadi kata kerja kita jadi hormati. Kata keterangan kita kekalkan. Jadi ayat pasif kita akan jadi orang yang lebih tua mestilah kita hormati kerana mereka lebih berpengalaman daripada kita. Itu adalah ayat pasif. Okey, seterusnya adalah penukaran ayat pasif diri ketiga. Maksudnya, kalau kamu baca soalan tu, kamu kena pasti kata ganti nama diri, kamu tengok diri ketiga. Jadi, kita mesti ikut peraturan ni lah. Okey. Ada 2 peraturan. Kita tengok peraturan yang pertama dulu. Okey, bila dia diri ketiga, kata kerja mesti berimbuhan di atau oleh. Okey, kata kerja dia mesti kita tambah perkataan di dan tambah perkataan oleh. Okey, contoh kalau kata kerja dia membaca. Okey, jadi kita kena buat dibaca oleh. Okey, ataupun kata kerja dia memperingati. Okey, kita buang mem tu, kita ganti dengan diperingati oleh. Menyelongkar, kita buang me tu, kita tambah diselongkar oleh. Okey, seterusnya kita nak cara kita nak tulis ayat pasif diri ketiga ni sama sahaja macam susunan tadi, iaitu objek, kata kerja, subjek dan kata keterangan. Okey, tengok contoh yang cikgu bagi. Okey, soalannya, Perdana Menteri telah merasmikan bangunan bersejarah itu pada hari Jumaat yang lalu. Okey, jadi kita kena kenal pasti ayat dulu. Okey, Perdana Menteri tu subjek. Okey, Perdana Menteri subjek, telah merasmikan tu kata kerja. Okey, objek dia bangunan bersejarah itu, kata keterangan pada hari Jumaat yang lalu. Jadi cara tulis, kita bawa objek mai depan, bangunan bersejarah itu. Objek tak perlu tukar apa-apa, cuma kita bawa mai depan sahaja. Okey, kata kerja mesti
ada penambahan di dan oleh. Okey, jadi kita buat bangunan bersejarah itu telah dirasmikan oleh. Okey, bawa subjek tak payah tukar apa-apa, Perdana Menteri. Okey, kata keterangan pun salin balik pada hari Jumaat yang lalu. Okey, mudah saja. Okey, kamu kena ingat untuk tukar ayat pasal diri ketiga. Kamu boleh tengok apa contoh kata ganti nama diri ketiga. Okey, kamu hanya tambah di atau oleh, di dan oleh pada kata kerja. Okey, lepas tu yang lain salin seperti biasa ikut urutan objek, kata kerja, subjek dan kata keterangan. Okey, seterusnya yang terakhir adalah formula penukaran ayat pasif berimbuhan ter. Okey, yang ni kita tak perlu tengok kata ganti nama. Okey, tapi apa yang perlu kamu ambil perhatian adalah bila kamu jumpa kata kerja, tiba-tiba ada imbuhan ter. Okey, maksudnya kata kerja tu, kamu baca ayat tu, kata kerja dia ada imbuhan ter, kamu mestilah gunakan formula ni. Okey, kita tengok apa yang kamu perlu buat. Okey, pertama, kata kerja imbuhan ter kamu mestilah kekalkan. Okey, dan ditambah oleh, okey, ditambah dengan perkataan oleh. Lepas kata kerja yang kamu kekalkan tu, kamu tambah perkataan oleh, lepas tu kamu tulis subjek dia. Okey, jadi cara menulis ayat pasif untuk imbuhan ter ni, objek, kata kerja, subjek dan kata keterangan. Okey, tengok contoh yang cikgu bagi. Okey, Siti Nurhaliza tidak terambil buku yang berat itu kerana dia hanya seorang wanita yang lemah. Jadi kita nak tulis objek. Objek adalah buku yang berat itu. Kata kerja, okey, tidak terambil. Kita kena kekalkan terambil tu, tambah perkataan oleh je. Tidak terambil oleh. Lepas tu tulis subjek Siti Nurhaliza kerana dia hanya seorang wanita yang lemah. Okey, itu sahaja.